Bangunkan tanah terbiar milik individu, agensi, kerajaan negeri untuk pertanian. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, fasa 1 MRT laluan Putrajaya dibuka kepada pengguna mulai pukul 3 petang tadi. Dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, laluan itu melibatkan 12 stesen dari Kuasa Damansara hingga stesen Kampung Batu sejauh 17.5 km dan hanya mengambil masa perjalanan selama 24 minit. Ialah Kuasa Damansara, Kampung Selamat, Sungai Buloh, Damansara Damai, Sri Damansara Barat, Sri Damansara Central, Sri Damansara Timur, Metro Prima, Kepong Baru, Jinjang, Sri Delima dan Kampung Batu. 3 daripada 12 stesen tersebut membabitkan stesen pertukaran ke perkhidmatan KTM. Turut disedia satu stesen pertukaran ke MRT laluan Kajang. Untuk fasa 1, 20 set train 4 gerabak disediakan. Setiap satunya mampu memuatkan 1,200 penumpang. Serentak pembukaan fasa 1 MRT Jajaran Putrajaya, 13 laluan baru bas pengantara akan beroperasi. 7 daripada 12 stesen MRT laluan itu turut menyediakan kemudahan tempat letak kenderaan. Fasa 2 dari Kampung Batu ke Putrajaya Central kini 98% siap dan dijangka beroperasi Januari tahun depan. Dan sempena pembukaan fasa 1 MRT laluan Putrajaya, Perdana Menteri mengumumkan pemberian tambang percuma bagi semua pengangkutan awam kendalian Rapid KL selama sebulan mulai hari ini. Ia membabitkan perkhidmatan MRT, LRT, BRT, monorail dan bas Rapid KL. Tambang percuma turut ditawar kepada pengguna KTM Lembah Kelang. Saya berharap keluarga Malaysia yang terlibat mengambil kesempatan mencuba perkhidmatan pengangkutan dan meletakkan kenderaan masing-masing di Park and Ride dan #Jom Naik MRT. Beliau optimis kemudahan MRT laluan Putrajaya akan memudahkan pergerakan rakyat sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya. Pada masa sama, membangunkan kawasan di sepanjang jajarannya. Ianya adalah satu langkah yang bijak daripada Perdana Menteri kita dan juga kerajaan sebab ianya mampu menggalakkan lebih ramai pengguna atau rakyat untuk naik pengangkutan awam buat masa sekarang. Saya sebelum ni student, so saya banyak bergerak juga, pergi ke kampus dan sebagainya. So sekarang saya dah bekerja pula, saya pergi kerja naik public transport lah. Honestly, saya cakap memang bagus sangatlah kan, sebab satu memudahkan rakyat dan satu orang kata apa, menyenangkan lagi lah. Sebab dalam percuma sebulan kan, lagi satu kalau kita nak pergi jalan-jalan bawa anak-anak pun lagi senang lah kan, pergi mana-mana pun boleh, tak masalah. Stesen kat rumah abang ni? Yes, dekat. Memang dekat. Saya dekat Kampung Batu. Betul-betul depan stesen je. Dekat dalam stesen tu yang apa, dia dah umum buka dari pukul 3. Anak excited, bawa jalan-jalan. Okay. Best lah, gembira lah sebab free. So macam banyak jimat. So macam kita orang pun dah plan nak bawa anak buah semua berjalan-jalan guna MRT dalam masa sebulan ni. Memang akan gunakan lah.
Membangunkan tanah-tanah terbiar milik individu, agensi atau kerajaan negeri untuk pertanian adalah antara pendekatan yang akan diambil kerajaan untuk memastikan sekuriti makanan dalam negara terjamin. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi berkata, penggunaan tanah terbiar untuk pertanian adalah antara perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hujung bulan ini. So, kita mencari langkah dan tindakan untuk memastikan berbagai tindakan ini untuk menjamin bekalan negara. Jadi ruang untuk membangunkan tanah terbiar adalah merupakan antara langkah dan tindakan yang difikirkan kerajaan untuk memastikan kelangsungan bekalan negara. Sebelum ini, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri akan dipertingkatkan dalam usaha menambah keluasan tanah bagi kegunaan pertanian yang bertujuan antaranya menjamin sekuriti makanan dan mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Program Bio-Based Accelerator BBA di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Ronald, program BBA ini akan mampu memperkukuhkan lagi agenda sekuriti makanan negara dengan membantu syarikat baru, perniagaan mikro atau syarikat besar yang berasaskan bio dengan menjadikannya lebih berinovatif. Kerajaan optimis sasaran sifar miskin tegar dapat dicapai menjelang tahun 2025 menerusi program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed yakin berdasarkan kepada kejayaan negara China membasmi kemiskinan secara mutlak pada Februari tahun lalu. Keyakinan itu disandarkan kepada pendekatan baharu melibatkan tindakan bersepadu semua pihak terlibat dan pemantauan berterusan bagi memastikan tiada yang tercicir dalam mencapai inisiatif tersebut. Kita sebagai sebuah negara besar yang punya track record yang bagus. Kita dah banyak mencapai kejayaan untuk mengurangkan kemiskinan dan mengurangkan kadar miskin tegar. Kita rasa dengan kerjasama semua pihak dan pendekatan baru, ya, kita rasa boleh kita capai, ya. Kalaupun tidak 100%, hampir 100%. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Geran Mula BMTKM dan pelancaran buku Menyemai Keazaman Menuai Kejayaan di Dewan Merdeka Tapah. Ketika ini terdapat 166,000 keluarga miskin tegar di Malaysia berbanding 251,089 keluarga pada Februari yang didaftarkan mengikut pendapatan garis kemiskinan 2019 per kapita negeri. Pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST pada masa ini untuk pembelian kenderaan yang mula diumumkan pada 5 Jun 2020 dan dijangka berakhir pada 30 Jun 2022 telah menyebabkan kehilangan hasil sebanyak 4.8 bilion ringgit setakat ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pengecualian SST telah dilanjutkan sebanyak 3 kali dan kementerian kini sedang mengkaji impaknya dan mempertimbangkan tindakan seterusnya. Kos kepada kerajaan atau pengurangan collection lah daripada kutipan hasil yang telah foregone, revenue foregone dalam 4.8 bilion ringgit. Itu adalah jumlah yang besar yang kita boleh menggunakan untuk menolong rakyat kita yang dari segi essentials lah. So kita kena mengkaji betul-betul. Kalau kita katakan kita lanjutkan lagi 3 bulan, kosnya lah lebih kurang 1.2 bilion ringgit at least. Kerajaan juga memerlukan lebih banyak hasil untuk menyediakan lebih banyak subsidi kepada rakyat bagi mengekang inflasi. Sementara itu, mengenai kenaikan kadar faedah sebanyak 75 mata asas oleh Rizab Persekutuan pada Rabu, katanya ia telah dijangka dan kenaikan itu telah diambil kira oleh pasaran berikutan inflasi di Amerika Syarikat agak tinggi melebihi 8%. Sebarang langkah oleh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Eropah dan China ternyata akan memberi impak global dan Malaysia sebagai ekonomi terbuka tidak terkecuali.
dengan kenaikan interest rate ini ekonomi US akan masih lagi mengembang, masih lagi growth, but slower rate, right? The growth is expected to be slower. So the global rate also will expected to be slower. So Malaysia now, we are now monitoring. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Pelan Hala Tuju Strategik Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan IBFC di Putrajaya. Tindakan terlalu membincangkan bila pilihan raya umum ke-15 perlu diadakan akan memberi kesan kepada kestabilan politik negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia juga akan menjejaskan tumpuan kerajaan dalam menyelesaikan pelbagai isu dihadapi rakyat, termasuk kenaikan harga barang yang dipengaruhi ekonomi global. Politik hari ini masih stabil dan ini membolehkan kerajaan terus menumpukan perhatian untuk memulihkan ekonomi negara, menyelesaikan isu kenaikan harga, menyelesaikan isu bekalan yang ini merupakan fenomena bukan setakat di Malaysia tetapi fenomena global seluruh dunia. Semua orang, semua Prime Minister tak bincangkan soal pilihan raya di khalayak ramai. Jadi ini memberi kesan kepada kestabilan politik juga kalau kita terlalu membincangkan soal pilihan raya. Malaysia akan terokai peluang kerjasama perkongsian teknologi dengan syarikat luar negara Turki. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menerima kunjungan Duta Besar Turki Merve Safa Kavakci bersama-sama wakil dua syarikat gergasi industri pertahanan negara itu. Beliau memaklumkan melalui laman rasmi Facebooknya, Makina Kimia Industrisi Kurumu MKE diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Serve Akainak dan Turkish Aerospace Industry TAI diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Temel Kotil telah mempelawa beliau untuk melawat kilang mereka di Turki. Pihak Turki turut berminat untuk menerokai peluang perkongsian teknologi khususnya dalam bidang aset pertahanan dan aero angkasa. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, kerjasama seperti ini akan memperkuatkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Turki. Saudara Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis sambutan Jubli Platinum Ratu Great Britain, Ratu Elizabeth II di Ibu Negara. Ia sebagai memberi penghormatan kepada pemerintahan serta perkhidmatan Baginda Ratu selama 70 tahun memerintah Britain dan ulang tahun yang ke-96 Baginda. Keberangkatan tiba Raja Permaisuri Agong kira-kira pukul 8 malam disambut Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia Charles Hay. Baginda berkenan meluangkan masa hampir 2 jam dengan beramah mesra bersama tetamu yang hadir sebelum dibawa melihat pameran Portraits of the Queen by Hakim Abdullah dari The Pencil Ninja. Ratu Elizabeth II pernah berkunjung ke Malaysia sebanyak 3 kali, lawatan sulung pada 1972, menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth COGM di Langkawi pada 1989 dan menghadiri penutupan Sukan Commonwealth pada 1998. Pada 6 Februari 2022, Ratu Elizabeth II menjadi Raja British pertama yang melangkaui Jubli Platinum. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
Bersua kembali. Saudara, hanya seramai 10,681 calon tidak hadir untuk menduduki peperiksaan SPM 2021. Menurut Lembaga Peperiksaan LP, dalam kenyataan menjelaskan seramai 9,037 orang yang tidak hadir terdiri daripada calon sekolah Kementerian Pendidikan, sekolah agensi kerajaan, sekolah menengah agama negeri, sekolah swasta dan calon sekolah menengah agama rakyat. LP berharap penjelasan ini dapat memberi gambaran sebenar berkenaan jumlah calon yang tidak menduduki peperiksaan SPM 2021. Bagi tujuan analisis keputusan SPM 2021, hanya 392,837 daripada 407,097 calon berdaftar diambil kira untuk tujuan analisis keputusan peperiksaan itu. LP menjelaskan 392,837 calon itu adalah mereka yang mendaftar kali pertama dan mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Sementara itu, Kementerian Pendidikan akan menjalankan kajian bagi mengenal pasti punca sejumlah calon berdaftar SPM 2021 tidak menduduki peperiksaan itu. Menterinya, Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ia perlu dikenal pasti memandangkan kohort SPM 2021 adalah paling terkesan dengan pandemik COVID-19. Ada pelbagai sebab. Ada yang sebab peribadi, ada pelbagai sebab yang kita dapati. Kebanyakannya adalah anak-anak ini mempunyai sebab-sebab peribadi, sebab-sebab keluarga. Jadi banyaklah sebab yang membawa kepada keputusan mereka untuk tidak menduduki SPM. Ada yang sebahagian besar ini adalah calon persendirian, calon persendirian yang memang bukan calon sekolah. Walaupun berdepan cabaran pengajaran dan pembelajaran di rumah ketika pandemik COVID-19, tidak menghalang 9,696 calon seluruh negara memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua mata pelajaran. Bilangan ini meningkat berbanding 9,411 calon pada 2020. Sukacita saya memaklumkan bahawa GPN bagi peperiksaan SPM 2021 adalah 4.86 mata. Sebanyak 55.29% calon lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran yang diduduki pada SPM 2021. Seramai 1,803 calon SPM 2021 di Selangor memperoleh keputusan cemerlang grade A tambah, A dan A tolak dalam semua mata pelajaran. Pengarah Pendidikan Negeri Selangor, Rohayati Abdul Hamid, yang mengumumkan keputusan itu berkata, daripada jumlah itu, 53 calon telah memperolehi A tambah dalam semua mata pelajaran diambil. Grade purata negeri GPN yang dicatatkan bagi Negeri Selangor adalah 4.87. Sementara di Johor, 1,122 calon memperoleh keputusan cemerlang A tambah, A dan A tolak. 30 calon lagi cemerlang semua mata pelajaran. I was so surprised. I didn't expect I would get this result. Okay, what's it? Are you happy with your result? Oh yeah, of course. Can you tell us a bit about it? To me, it was quite hard to learn through online, but yeah, I managed to get through it. I feel discipline is very important. GPN SPM Negeri Sembilan merekodkan 4.62 mata. 512 calon berjaya memperoleh A semua mata pelajaran. 10 calon sekolah kerajaan mendapat keputusan cemerlang A tambah. Tak sangka lah, sebab macam rasa selalu je rasa 11A ni mustahil sebab kita tak pernah dapat straight A kan sebelum ni. Tapi in the end betul lah, kalau orang tu berusaha insyaAllah dia boleh dapat. Dalam pada itu, di Sabah, 253 calon mendapat keputusan cemerlang. 36 daripada 74 mata pelajaran yang diduduki calon mencapai keputusan lulus 100%.
keputusan SPM saya 9A tambah, 2A bulat dan 1A minus. Dan perasaan saya, alhamdulillah, saya sangat gembira dapat tahu keputusan saya yang cemerlang. Saya tidak sangka pun saya akan dapat keputusan secemerlang ini. Tambah-tambah lagi dalam keadaan yang penuh dengan cabaran. Calon SPM di Sarawak pula menunjukkan keputusan memberangsangkan dengan 596 pelajar mendapat A dalam semua mata pelajaran. 12 calon mendapat grade A tambah dalam semua mata pelajaran. 3 sekolah memperoleh pencapaian grade purata sekolah cemerlang. Ini pula tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Precinct 11-1. Seramai 5 calon SPM lulus cemerlang dengan memperoleh A dalam semua mata pelajaran. 5 pelajar tersebut masing-masing seorang yang memperoleh 11A. 9A 3 orang, manakala seorang lagi mendapat semua A bagi 3 kertas peperiksaan yang didudukinya. Percubaan dapat 8A and ada C dengan B lah. Tapi kat sini semua A. Tak sangka lah sebab sebab masa sejujurnya lah, masa Google Meet tu, sebab saya jarang fokus lah. So saya cubalah buat latihan dan pertolongan tuition. Persiapannya, saya lebih berterima kasih kepada cikgu-cikgu. Diorang sangat bekerja keras untuk memastikan saya lepas dalam semua mata pelajaran. Dan saya pun bekerja keras juga walaupun stres sebab PKP semua tu kan. Tapi belajar je bersungguh-sungguh. Saya study, buat soalan-soalan pasir, tanya cikgu macam mana nak buat soalan yang susah and keep going lah. Jangan give up. Saya pergi tuition, lepas tu saya tak pernah ponteng kelas. Lepas tu kerja yang cikgu beri tu semua saya buat. Lepas tu solat tak tinggal. Lepas tu sentiasa minta kepada Tuhan untuk berjaya. Lepas tu ibu bapa dengan keluarga saya banyak beri dorongan untuk saya berjaya. Perkembangan musim haji 2022. Bukan sahaja kebajikan jemaah menjadi keutamaan tabung haji, malah para petugas haji turut mendapat perhatian. Selain layanan serupa seperti penginapan yang selesa, aspek pemakanan turut dititik berat kepada mereka. Laporan Faisal Jamal. Bagi Ketua Tukang Masak TH, Chef Ismail Hamid, lebih 20 tahun berkhidmat dan pernah memasak untuk lebih 10,000 jemaah pada satu-satu masa, kepelbagaian menu dan kualiti makanan amat penting bagi memberi kepuasan kepada kira-kira 500 petugas pada musim ini. 100% saya boleh jamin makanan Malaysia yang kita bawa, sebab kita bawa bahan daripada Malaysia. 60% rempah rantuih dia macam dengan rempah, kerisik belacan pun semua daripada Malaysia. Jadi barang-barang tempatan ni hanya yang fresh sajalah yang kita ambil dari sini. Ikan, sayur, berbentuk macam tu lah. Chef Bakri Ahmad yang memasuki kali ke-14 berkhidmat pula berkata, memasak ketika wukuf merupakan pengalaman paling berharga apabila perlu memakai pakaian ihram. Mula-mula saya dapat peluang sini, saya teramat bersyukur pasal Allah bagi kat saya 100% datang ke Mekah. Jadi itu kita kata macam mana, datang untuk berkhidmat ternilai dengan tak ternilai. Nak cakap tak sampai benda tu. Teramat bersyukur. Manakala eksekutif chef sebuah hotel terkenal di Kuala Lumpur, Chef Muhammad Ramli yang baru pertama kali berkhidmat untuk musim haji, mengakui ia menuntut kesabaran tinggi ketika bertugas. Kat sini kita macam keluarga. Kita share apa yang tak betul, kita betulkan. Kita tak boleh nak kata dia tak. Kadang-kadang kita hebat tapi dia lagi hebat. Kadang dia lagi hebat, kita pun hebat juga. Kita sama-sama kita share. Kita kena terima teguran orang. Itu yang penting. Kerjasama. Sesuatu yang menginspirasikan, walaupun mempunyai pendapatan lumayan di tanah air, mereka sanggup berkhidmat di tanah suci demi mendapatkan keredaan ilahi melalui ibadah dalam pekerjaan. Segi penyediaan makanan tu bersih lah. Bersih ya. Dan
kita semua berpuas hatilah sebagai petugas tabung haji, berpuas hati dengan menu dan juga hidangan yang disediakan. Dari segi kualiti, dari segi rasa menepati kehendak-kehendak petugas di Tanah Suci inilah. Jadi moga berkekalan hingga ke akhir musim. Alhamdulillah, makanan sini sedap sangat. Dia ada pelbagai rasa kan. Ada sayur, semua lengkap dengan nutrition. Ada protein, bisa ada sayur, ulam. Chef masak macam sama macam dekat Malaysia. Memang sedap lah. Terima kasih banyak-banyak chef yang memasakkan semua masakan yang sedap untuk semua petugas. Makanan sentiasa cukup, berkualiti, menyelerakan dan sentiasa dinanti-nantikan petugas. Jadi kepada ahli keluarga di tanah air, jangan khawatir, mereka di sini cukup makan. Boleh jadi ada pertambahan berat badan dan bimbangkan saja sula baru yang perlu dibeli apabila mereka pulang ke tanah air nanti. Faisal Jamal, Makatul Mukarramah, RTM. Segmen sukan. Perkembangan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM susulan pengumuman sasaran 7 pingat emas buat kontijen negara di tamasya berkenaan. Jelas Datuk Seri Ahmad Faizal, sasaran berkenaan dibuat setelah melalui siri perbincangan antara MOM, Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan NSA serta melihat prestasi atlet negara lain. Saya tak mencampuri urusan berkenaan kerana tentunya pihak Majlis Olimpik, Persatuan Sukan Kebangsaan dan juga pihak MSN lebih tahu tentang prestasi atlet kita dan atlet-atlet lain yang mereka pantau sepanjang masa, dan saya hanya memberi sokongan dan menyiapkan dasar-dasar yang sesuai untuk memastikan prestasi atlet kita berada di tahap yang terbaik itu. Untuk edisi kali ini, kontijen negara akan menghantar seramai 102 atlet, jumlah penyertaan paling kecil dalam tempoh 10 tahun lalu. Sasaran 7 pingat emas pada tamasya yang berlangsung pada 28 Julai hingga 8 Ogos itu dijangka dicapai menerusi 6 sukan iaitu badminton, gym rama, bowling padang, angkat berat, squash dan powerlifting. Bentuk imbuhan buat skuad Harimau Melaya selepas melayakkan diri secara merit ke kejohanan Piala Asia 2023 akan dibincangkan minggu hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata turut dibincangkan nanti adalah proses pemberian imbuhan itu sama ada akan diberi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM atau pemain skuad Harimau Melaya jika ada. Saya akan bincang dengan Menteri Belia dan Sukan serta FAM. Jadi kita tak tahulah imbuhan tu. Adakah imbuhan tu akan diberi? Kalau ada imbuhan, adakah diberi kepada direct kepada pemain ataupun kepada FAM? Sebab saya dimaklumkan oleh FAM, Presiden FAM, mereka perlu mengadakan perlawanan persahabatan di luar negara lebih banyak sebelum Piala Asia dimulakan. Jadi kita dah jadi top 4 in ASEAN ini. Kalau kita bermain dengan pasukan yang lebih rendah kualitinya daripada Malaysia, dia takkan membawa banyak perubahan kepada pasukan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis pelancaran MRT laluan Putrajaya Fasa 1 di stesen MRT Sri Damansara Central, Selangor. Selain itu, tambahnya perbincangan turut membabitkan imbuhan yang akan diberi kepada pemain skuad hoki lelaki negara selepas berjaya melayakkan diri ke Piala Dunia 2023. Sebelum ini, skuad Harimau Melaya berjaya menamatkan kemarau lebih 4 dekad ke Piala Asia dengan muncul naib juara kumpulan E di pusingan kelayakan. Manakala skuad hoki negara pula layak ke Piala Dunia selepas muncul naib juara Piala Asia 2022.
Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.